masuk, okay, baru nak kenal saya, baru jumpa saya, baru first time tengok muka saya, okay, salam perkenalan daripada saya. Okay, siapa nama saya? Nama saya Nur Ezali binti Muhammad Siddiq. Okay, dah 6 tahun join Forever Living. Saya adalah graduate daripada UiTM di dalam bidang accountancy, degree in accountancy. Okay, lepas tu pernah menjadi lecturer. Okay, dan emak kepada 4 orang anak, 3 orang lelaki dan seorang perempuan, dan full time housewife, tapi housewife yang profesional, suri rumah pro katanya. Okay, so apa achievement? Okay, apa achievement yang saya dah capai sepanjang 6 tahun di dalam Forever Living? Kenapa hari ni you kena dengar apa yang saya nak cakap? Kenapa hari ni you kena buka mata, buka telinga besar-besar? Sebab hari ni orang yang sampaikan ilmu pada you pernah mencapai soaring eagle manager di Cancun, pencapai forever to drive level 3, Elo Ambassador Club Platinum, local trip. Local trip, nama je local tapi duduk di dalam Asia, local trip achiever Taiwan dan Bangkok. Global Rally Abu Dhabi, 2.5k cc, lupa tu dekat situ. Eagle Manager Mexico, yang akan terbang bersama 5 orang lagi pasangan di bawah rangkaian SGL. Bukan pergi seorang, bawa 10 orang di bawah rangkaian dan terbang bersama 140 orang pasangan daripada Malaysia. Hebat tak hebat Malaysia, Pernah mencapai CBM level 1 di Sydney, pernah mencapai CBM level 2 di Abu Dhabi, tapi tak pergi dua-dua ni, tapi dapat bonus masuk dalam account. Sebab pernah dinobatkan sebagai top 3 personal non-manager dalam Malaysia, Singapura dan Brunei. Top income earner di dalam BOI International, sebagai EPCM ataupun Executive President Club Member. Mak Nur tolong. Mak Nur tolong silent. Top PNM Malaysia, top income earner BOI International, pernah masuk Britishpedia Successful People in Malaysia pada tahun 2021. Apa tu Britishpedia Successful People in Malaysia ni? Maksudnya buku biografi saya direkodkan di dalam library di satu Malaysia bersama dan seangkatan dengan Mahathir, Tony Fernandez dan semuanya. Dan mencapai 9 juta annual sales setahun. That's why kena dengar apa yang saya nak present. Apa yang saya nak present hari ni? Saya nak present hari ni adalah tentang bagaimana nak bermula dengan Forever. Pernah tak kita masuk dalam Forever ni tapi kita tak tahu nak buat macam mana, kita tak tahu nak start daripada mana. So hari ni saya nak ajarkan macam mana nak start, apa yang kena buat, dan kalau tak buat apa impact dia kat you. Kat slide yang paling last sekali saya nak tunjuk secret kenapa you kena capai apa yang Forever bagi. So stay sampai akhir. Alhamdulillah Allah bagi rezeki kan. So kita nak tengok next slide. First sekali saya nak ajar cara belajar paling berkesan. Tadi saya kata kena dengar cakap saya kan. So perkara yang pertama yang you kena ada untuk kelas saya adalah buku nota. Kena ada buku nota. Yang pertama kena ada buku nota. Yang kedua tolong silent. Masuk je tolong silent kan. So cara belajar paling berkesan yang saya nak ajar hari ni, yang pertama sekali you kena sediakan buku nota khas untuk salin nota sahaja. Jangan terus capai sekarang ni pergi capai buku order pagi tadi. Saya tak nak you capai buku order. Tak pun buku 999 tak nak. Kalau siapa yang bercampur, tolak buku yang bercampur tu.
khaskan untuk buku nota sahaja. Okey, buku nota yang pertama. Hai, tak boleh klik. Macam kita nak keluar. Yang kedua, buat satu garisan 1 inci dari kanan untuk tulis immediate action to do. Okey, macam mana? Saya nak tunjuk. Macam ni, nampak? Buat satu garisan. Ambil buku tu, tulis satu garisan, kena buat immediate action to do. Buat benda ni. Saya belajar ni daripada CPM Hamizah tahu, personal coaching ni. Jangan sia-siakan ilmu ni, okey? Ambil, so tulis nota, teringat apa yang kena buat hari ni, apa yang saya cakap, boom, terkena dekat hati you, terus tulis apa yang kena buat. Okay, so maksudnya setiap action yang penting yang saya akan cakap nanti perlu dibuat segera dan tulis dalam ruangan belah kanan. Itu perkara yang you buat. Dah buat ke belum? Siapa yang dah garis? Tulis 1. Siapa yang dah garis? Tulis 1. Semua baru-baru nak cek pembaris kan? Cari pembaris. Mana pembaris? Mana pembaris? Ambil pembaris cepat. Okay, ambil pembaris, ikut nak berjaya kan? Nak berjaya kan? Nak berjaya kena buat cepat. Ambil 1 pen. Banyak ilmu saya nak bagi malam ni, okay? Ambil pen, okay. 1, okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, so kita nak tengok next. Ruangan belah kiri yang lebih besar untuk tulis nota. So yang besar ni untuk you tulis nota. Okay. Dalam masa kurang 48 jam selepas training, tengok balik nota. Jangan tutup. Esok terus tutup. Hilang buku nota tu. Saya tak nak. Okay. Tulis buku nota, tengok balik dan teruskan bertindak. Freehand je garis. It's okay. Okay. As long as faham. Okay. So dalam masa 48 jam lepas ni kena tengok. Okay. First sekali, kita nak berjaya. Yang pertama sekali, saya hari ni nak ubah mindset semua orang. Nak berjaya, yang pertama kita kena niat dulu. Apa yang kita nak buat? Okay, niat kita kena ada nawaitu dulu. Hari ni masuk kelas, niat nak belajar, nak dapat ilmu daripada Coach Lin. So niat nak sihat. Niat nak sihat dulu. Niat nak sihat, niat nak kurus, nak cantik, nak kaya, nak untung pasif, beli aset, nak gembira. Semua benda ni kita nak ada dalam forever. Macam mana produk kita boleh cantikkan kita, macam mana produk kita boleh kuruskan kita. Kita kena niat benda ni. Lepas tu kita kena nak berjaya, kita kena ikra, kena membaca, okey? Orang yang ada ilmu, saya selalu ingatkan tim, jadilah konsultan yang berilmu. Sebab orang yang ada ilmu, orang akan cari dan orang tak panggil seller. Dan orang tak akan beli dekat Shopee. So kena ada ilmu. So banyakkan membaca jurnal, banyakkan membaca artikel. Ini perkara yang kita kena buat dulu. Okay? Kita kena ada ilmu. Okay, lepas tu baca ilmu yang bermanfaat. Kalau macam nak jual aloe vera ni, nak jual aloe vera tapi copy paste je. Lepas tu pergi tengok benda-benda lain. Tak nak. Kita nak kaji macam mana kita nak menjual ni. Saya nak menjual Forever Living dulu. Saya baca artikel tentang aloe. Saya tengok, saya baca sejarah aloe vera. Sebab saya nak jadi orang yang ada ilmu. Sebab tu kita kena tahu dulu, baru kita boleh bercerita. Dan bila orang yang ada ilmu, dia lagi cepat untuk sukses. Kan? Sifu pun selalu pesan, 1 bulan kena habiskan 2 buku. Kena habiskan. So you nak jadi konsultan, you jangan asyik-asyik tanya upline. Sikit-sikit nak tanya upline. You nak berjaya, you kena tambah ilmu yang sangat banyak. So baca ilmu tentang Forever Living, baca ilmu tentang aloe vera, baca ilmu yang bermanfaat, baca daripada sumber yang sahih. Jangan cakap aloe vera untuk orang mengandung tak boleh makan lah. Sudah kan. So baca daripada fakta yang sahih. Kita nak jadi konsultan ni, kita kena ada ilmu. Okay, dan belajar daripada mentor yang terbukti berjaya. Okay, dan cara belajar paling berkesan. Okay, so tabiat. Kita dah ada niat nak buat forever ni, lepas tu kita kena membaca, lepas tu kita kena ada satu tabiat. Okay, apa tabiat kita? Saya ingat lagi waktu dekat Johor hari tu, Greg tanya, Greg ke Eden waktu tu tanya, dalam room tu dia tanya, ada satu magic word dia kata yang kita kena buat. Apa dia? Dia adalah bagi step-step dia, saya lupa apa-apa step dia. Lepas tu dia kata ada satu magic word, dia kata yang kita kena buat. Dalam tu orang semua tak boleh nak jawab tau. Orang tak boleh nak jawab. Tiba-tiba saya jawab consistency, saya kata time tu kan. Lepas tu dia kata saya dengar.
saya dengar ada orang sebut. Siapa tu? Dia tanya macam tu kan. Lepas tu saya repeat, saya kata konsisten. Saya kata macam tu kan. Lepas tu dia cakap apa? Dia bagi saya satu branding ah. Dia kata macam powerful woman ke apa, tak ingat lah macam tu lah. Ada video tu saya rakam. Dia kata macam tu. So macam dia pun nak cakap konsisten ni sangat penting, dan saya sentiasa remind diri saya untuk konsisten. So tabiat yang kita kena ubah, yang perkara yang pertama nak jadi orang yang berjaya adalah konsisten. Konsisten apa? Konsisten tak kita buat video? Konsisten tak kita posting ke FB? Konsisten tak kita update status? Sebab Greg dah cakap, hanya orang yang konsisten sahaja yang boleh berjaya. Tapi kalau kita kejap ada, kejap timbul, kejap tenggelam, memang kita susah lah nak berjaya. So perkara yang pertama adalah yang kita kena buat adalah paksa diri untuk jadi konsisten. Susah gila, tapi efek dia sangat-sangat bagus. Saya dah banyak latih tim manager, tim fighter semua yang konsisten, dan saya dah nampak efek dia. Contohnya Kak Fida Awesome kan. Kak Fida Awesome setiap hari buat video, walaupun demam, walaupun tunggang terbalik video, walaupun jatuh-jatuh video, dia tetap buat secara konsisten. Sebab apa? Sebab dia nak berjaya. So kena konsisten. Apa yang kita buat, paksa diri untuk jadi konsisten. Okay? Tulis tu konsisten. 21 hari kena buat video. Immediately action. Okay? Yang kedua, kena jadi mentor. Tak ramai yang berani jadi mentor, dan tak beramai yang paksa diri untuk jadi mentor ni sebenarnya. Takutlah nak lead orang, takutlah boleh ke. Keren tengah nak buat video. Boleh ke, kasih tanya boleh ke. Akak boleh ke jadi leader Lin? Akak ni macam tak nak cakap je. Akak boleh ke macam ni, boleh ke. Paksa diri. Sebab apa? Bila kita jadi mentor ni kita lagi berjaya. Sebab apa? Sebab bila orang tanya, kita jadi pandai. Orang tanya kita study, lama-lama kita pun jadi pandai. So act as a mentor ataupun act as a leader. Lepas tu tabiat, gaya hidup, pemakanan, pergerakan, semua kena jaga. Sebab apa? Sebabnya kita nak sentiasa sihat, kita nak sentiasa cantik, sebab kita nak bagi aura yang sangat luar biasa pada orang lain. Kalau kita jual suplemen, kita tak sihat, kita tak cantik, kita tak glowing, macam mana orang nak percaya yang kita jual aloe vera kan, produk detox dan produk renew cell. So kita kena paksa semua buat ni, tukar tabiat kita. Okay, so hanya manusia yang bijak dan konsisten akan gembira dan berjaya. You hari ni adalah orang baru dalam ni, orang yang baru nak bermula. Perkara yang pertama, kena paksa diri buat, baru successful. Okay, so kejap ya. Kejap. Hilang. Kejap. Okey. Macam mana dia boleh terbalik ni? Okey. Okey, seterusnya. Okey, tadi saya kata paksa diri, betul. Ramai sangat antara kita, okey, di antara kita ni yang rasa tak boleh buat. Siapa yang rasa tak apa. Siapa yang rasa kat sini susah sangat nak buat forever? Tulis 3. Siapa yang rasa macam tak boleh lah nak buat 5cc coach, tak boleh. Siapa yang rasa susah gila nak buat 5cc? Secara konsisten selama 12 bulan. Tulis 3. Siapa yang rasa nak buat 5cc secara 12 bulan sangat-sangat struggle. Kish rasa sangat struggle. Okay, lagi siapa? Ada orang je yang semua boleh buat. Wah, power. Hafizul, jangan malu. Saya nak tahu. Linda, Zulaika. Susahnya nak buat 5cc. Ya Allah, susahnya nak buat 5cc 12 bulan. Macam nak nangis. Aisyah, Hermiza, Hayati. Aku. Cepat. Siapa lagi rasa susah? Bukan sesengat, tapi ada rasa dah susah tu. Susah. Cuba bagi tahu saya
Okay, yang rasa susah ni, siapa yang konsisten buat video setiap hari selama 30 hari? Siapa yang buat ni? Selama tak nak 30 hari, 3 bulan, berturut-turut, dia langsung tak ada skip buat video. Yang tulis nombor 3 ni semua, kan? Tulis yang nombor 3 ni, siapa yang rasa buat video selama 3 bulan berturut-turut, dia ada yang tertinggal. Siapa? Yang nombor 3 ni konsisten tak buat video? Saya nak tanya. Konsisten tak buat video? Kalau tak konsisten tulis 5. Siapa yang nombor 3 ni tak konsisten buat video, tulis 5. Tak konsisten 5. Ha, nampak? 5, 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 5. Okey. Nampak tak sebenarnya apa? Sebenarnya kita punya kegagalan adalah saat kita tak konsisten. Betul? Kan kita tak konsisten. Lepas tu tak apalah, tak dapat 5 sisi kan. Okey lah, bulan depan buat lagi macam tu. Sebab dia nak buat 5 sisi ni bukan kita buat bulan ni, bulan depan kita tak buat, lepas tu bulan kita tak buat. Percayalah, untuk menjadi juara di dalam Forever Living, you perlu kekalkan you punya 5 sisi selama 12 bulan. So apa action yang you kena buat? Nampak tu? Apa action yang you kena buat adalah membrandingkan diri you. Alah, tak boleh coach. Siapa yang kat sini buat video dia rasa malu gila? Tulis malu. Malu. Tulis malu. Tulis malu. Alah, tak tahu. Malu. Zulaika malu. Lagi siapa? Ni team manager tolong take note. Siapa yang tulis ni, tolong personal coaching diorang ya. Malu, 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 malu. Ai malu, ai malu, ai malu. See? Malu. Kak Ma dah senyum dah tu. Dia jaga. Nampak? Malu. Semua orang malu. Betul? Semua orang rasa takut. Betul? Semua jadi lagu dah coach. Tahu tak apa? Kan? Kita nak tengok sebenarnya kenapa you tak boleh buat 5 sisi, bukan kerana susah, bukan kerana dah ramai orang jual, tapi you tidak ke depan. You tidak menunjukkan diri you as a consultant. You tidak menunjukkan diri you sebagai penjual aloe vera. You tidak membrandingkan diri you sebagai coach kurus. Sedangkan you dah ada kurus. Tak macam Ezalin. Tak kurus-kurus. Kan? Tapi confident je jual aloe vera. So, apa you dah kurus, you dah cantik, you tak nak jual, you tak nak, you malu kat mana, okay? You kena, so sebab apa? Sebab memang di dalam diri manusia ada sifat kemaluan tu. Saya tak boleh nak avoid, dan kita sebenarnya duduk di dalam keadaan comfort zone. Saya selalu sangat cakap benda ni. Comfort zone kan. Comfort zone, kalau misalnya kalau aku tak buat video, tak adalah orang tengok aku, nampak tak? Jadi aku selesa. Aku tak selesa kalau orang tengok, hey, hari tu kau ada buat video yang artis itu kan, aku nampak muka kau. Kan? Alamak, orang akan bercakap. Betul tak? Orang akan bercakap tentang aku. Orang akan, alah, nanti dia cakap macam tu kan, aku buat video, lepas tu dia, hari tu kau buat video yang apa ni, leha gitu kan. Alah, malunya nak buat video leha tu. Saya pun sampai hari ni tak buat video leha tu, malu. Macam tak ada muka. Kan? Jadi, kita rasa malu tau nak buat video tu. Sebab apa? Sebab kita berada di comfort zone. Okay, Ezalin berada di comfort zone Ezalin. Hello, takkan Ezalin nak buat video leha tu? Ya ampun. Itu bukan Ezalin tau. Kan? Tapi percayalah, saya akan buat juga benda tu kan. Sebab saya kena keluar daripada comfort zone saya. Kita semua orang kan duduk di area comfort zone. Duduk di dalam tempat yang selesa. Bila dia ada 4 fasa. Okay, zone ni dia ada pertama sekali dia ada comfort zone, yang kedua dia ada fear zone, yang ketiga kita ada learning zone, yang keempat kita ada growth zone. Okay, yang pertama ni comfort zone. Kita rasa selamat, orang tak tengok pun TikTok aku, tak adalah aku glamour sangat, macam tu kan. Tapi kalau kita nak berjaya, kita mana dia? Okay, kalau kita nak berjaya, you never change. Awak tak akan berubah your life, kita punya kehidupan until you step up. Sehinggalah kita keluar daripada comfort zone kita. Dan
perubahan tu akan bermula pada end of your comfort zone kat sini. Dia nak start berubah pada kat sini. Okay, so macam mana nak berubah? Kak Yus tak ada kena peli. Nampak? Kak Yus pun kena peli tau. Kan, sikit-sikit tunjuk baju, sikit-sikit tunjuk baju, tak apa. Kak Yus dah keluar daripada comfort zone Kak Yus. Okay, Kak Yus dah duduk di fear zone. Fear zone ni kalau misalnya kita patah balik, kita akan duduk balik kat comfort zone. Contoh kan, kan contoh Kak Yus tadi kan, kau ni apa je, sikit-sikit tunjuk baju, sikit-sikit tunjuk baju kan. Tak adalah lawa sangat baju aku, tengok model tu lagi lawa. Contoh so bila orang cakap affected by others opinion, maksudnya Kak Yus ter-effect. Maksudnya Kak Yus terkesan dengan kata-kata orang. Kalau Kak Yus patah balik, tak buat benda tu, Kak Yus akan duduk di comfort zone balik. Dan Kak Yus takkan menang lah. Kak Yus akan duduk. Lepas tu banyak, alah tak boleh lah coach kata kan, tak ada masa. Tak ada masa. Tak tahu nak buat konten apa. See, nampak tu? Find excuses. Kak Chat dah ada. Kebetulan kau bagi excuse kat situ kan. Memang padan lah tu. Okay, so excuse. So find excuses. Orang yang find excuses ni, dia sentiasa, okay kejap lah, rakam. Kan, boleh aku buat video sekejap lagi. Tak ya, I nak rakam. I pun. Okay. So, ni konten I ni sekejap lagi. Alright. Okay. Tengok Kak Mara bercakap tu macam, okay sekejap, saya pun nak buat video juga. Alah, tak ada orang nak video kita kan. Okay, so find excuses. So, orang yang mencari alasan, dia akan duduk di fear zone. Kalau misalnya dia mencari alasan dan patah balik, patah balik, dia akan duduk di comfort zone semula. So, kita nak cari excuse, betul. Anak tak ada orang nak jaga, tak tahu nak buat konten. Lepas tu, tak tahu nak tak ada konten. Lepas tu apa lagi? Tak ada masa lagi apa? Malu nak bercakap. Lepas tu apa lagi? Find excuse. Apa yang selalu excuse korang lagi? Boleh tak besok beli 1 plus batang? Lepas tu alasan-alasan yang ada tu, so bila kita buat alasan-alasan ni, memang kita takkan duduk kat fear zone tu lah. Memang kita tak lawan ketakutan tu. Saya selalu pesan, apa, ingat tak saya selalu pesan? Atasi rasa ketakutan dengan apa? Dengan keyakinan. Yakin yang kita boleh buat. Lantaklah orang nak cakap apa. Dengan strategi. Mesti ada strategi. Macam manalah aku ni tak ada konten. Apa dia punya strategi? Tulis 30 hari punya konten. Kan, kena ada ilmu. Alamak, aku tak tahu nak buat konten apa. Aku dah tulis tapi aku rasa macam tak ada ilmu. Tak tahu nak cakap apa. So, cari ilmu tu. Kalau misalnya ilmu tu nak jadi coach kurus. Contoh, kalau nak jadi coach kurus, you kena cari coach kurus. Belajar daripada dia. Belajar IF, belajar apa lagi? Apa lagi IF, lepas tu OMAD, macam tu lah. Saya sesungguhnya saya tidak berapa arif kan. OMAD lah lagi, keto diet lah kan. So you kena belajar benda-benda tu. So baru you tahu, oh aku ada ilmu. So whatever excuse pun aku boleh buat. Kan. Lepas tu lack self of confidence. Kenapa kita rasa kurang? Kenapa kita rasa macam tak boleh nak buat video? Kita rasa tak boleh nak bercakap. Sebab apa? Sebab kita kurang ilmu. Sebab kita kurang ilmu. Bila kita ada ilmu, kita boleh bercakap, tak ada masalah pun. Kan? Macam saya hari ni nak bercakap tentang benda ni, saya dah lalui dah zone ni. So, saya ada ilmu yang saya boleh sampaikan. So, saya boleh bercakap dengan lancar. Macam tu kan? So, bila kita dah ada, bila kita lack of self-confidence, bila kita kurang, kita kena cari ilmu dan mentor. Okay? Lepas tu, bila kita melepasi fear zone ni, okay, kita dah settle. 21 hari kita boleh konsisten. Kita akan belajar. Bila kita dah, okay, aku tak nak dengar cakap orang, kau lantak lah kau nak kutuk aku tak kurus tapi aku dah buat video kurus, macam tu kan. Aku walaupun aku tak kurus, aku dah tunjuk dah menu diet kurus, exercise untuk kurus, contoh, okay. So kita dah tak ingat dah apa orang cakap, lantak lah. So bila kita move kepada learning zone, maksudnya kita kena cari ilmu. Okay, so orang nampak, betul lah dia ni tak main-main, dia sungguh-sungguh nak buat. So kalau misalnya kita decide untuk buat detox kan, kita sikit-sikit tuang aloe vera buat Maggi, tuang aloe vera buat Maggi, hari ni saya minum aloe vera.
Tak ada benda. Oh, kita dah tak dengar cakap orang ni. So kita kena pergi ke learning zone. Kita kena belajar apa tu lignin, kita kena belajar apa tu saponin, baru kita boleh deliver. Kita kena acquire new skill. Kan, belajar dengan Kak Baiti cara bekam contoh, belajar dengan Kak Baiti benda usus tu, apa usus punya model tu, sebab kita nak ada skill kita. Kalau kita cerita pasal detox kan, lepas tu contoh lah kalau misalnya kita coach kurus, kita nak belajar pasal OMAD, kita nak belajar pasal IF, lepas tu kita nak belajar macam mana tengok kalori, kita semakin acquire, kita semakin belajar skill-skill yang baru, deal with challenge and problem. Of course, saya selalu cakap bila Allah nak naikkan kita ke satu level, bila Allah nak naikkan kita ke satu level, Allah akan uji kita. Nak pergi supervisor, naik level kan, Allah uji. Lagi susah, saya selalu cakap dengan tim, Allah nak hantar kita gula-gula. Bila Allah nak hantarkan kita satu bungkusan gula-gula yang sangat manis dalam dia, Allah akan wrap dalam balutan yang sangat tebal dan sangat susah. Makin susah nak buka, makin manis gula-gula dalam tu. So apa yang kita kena buat? Kita minta permudahkan Allah untuk mudahkan semua urusan kita. Yang penting semangat kita. Kan kita jatuh tak apa, kita bangun balik, kita buat balik. Jatuh bangun tak apa, buat balik. Sampailah kita cari skill si. Oh, agaknya skill aku buat 5cc macam ni tak boleh. So aku kena improve skill aku. Aku kena belajar macam ni kot, baru aku dapat. Yang penting kita nak capai benda tu. Bila kita nak capai, kita dah duduk kat learning zone, barulah kita akan move kepada growth zone. Okay, ramai malam ni 71 orang Okay, kita nak pergi kepada growth zone. Growth zone ni kita dah start grow kan. Okay, kat growth zone ni barulah kita boleh set new goal. Contoh macam Kak Mar, dia dulu alamak Lin tak nak lah, macam mana aku nak buat exercise, agak segan. Contoh, okay. Tapi Kak Mar okay je. Ni contoh. Kak Mar segan nak buat, lepas tu nanti orang cakap apa pula, akak joget pula atas bumbung ni kan. Contoh kan. Kan orang dengar pula orang sebelah situ kan. Alah tak apa Kak, akak pakai je yang tu, iPod. Okay, dah improve. Dia beli tu. Okay, lepas tu dia dah boleh confident, dia dah boleh sambil menari lah, okay, dia dah okay. Lepas tu bila dia dah sampai growth zone ni, maksudnya dia set new goals. Apa yang dia nak? Dia dah ada target dia. Contoh target dia apa? Visi dia nak melahirkan orang-orang yang macam dia juga. Orang coach yang macam dia juga. Dia dah set new goal. Sebab dia dah nampak, dia dah melalui fasa-fasa tu. Kan, lepas tu dia dah nampak objektif dia dah nampak dreams dia. Apa dream dia? Dia kata akak nak ada satu pusat, ada satu tempat yang akak boleh buat training aqua pula, senam aerobik. Akak nak jadi coach dan kat situ akak nak latih coach boleh buat zumba juga. Contoh macam tu kan. So nampak tak, dia dah melepasi dan dia nak membentuk diri, dan di saat ni dia akan pergi. Dan perkara yang pertama yang kita nak buat adalah kat sini. Kita kena step out dulu. Macam mana nak step out? Comfort zone ni kita akan berani keluar kalau kita konsisten. Lantaklah orang nak cakap, aku yang penting aku punya KPI, hari-hari aku kena keluar video. Whatever challenge. Okay, ataupun problem. Aku biasa kena upgrade skill aku. Okay, baru kita akan berjaya. Nampak tak? Ini yang perkara yang kena pasakkan sangat-sangat dulu. Okay, konsisten ni. Okay. Alright. Kejap, tolong mute. Okay. So kita tengok next. Ini kenapa dia ke belakang ni? Kejap. Okay. Dalam Forever Liga dia berbeza. Bila kita dah konsisten, yang perkara yang pertama, bila kita jadi orang baru, first kali kita dapat 2 sisi. Sama ada kita dapat 2 sisi tu daripada kita beli sikit sampai 2 sisi, ataupun kita terus pump duit kita 2 sisi. Yang tak ada duit terus ada duit, yang tak boleh nak keluarkan 1,900, 1,500 terus boleh keluarkan 2 sisi. Sebab apa? Sebab ada impian. Ada impian apa? Aku nak berjaya. Bila upline datang dekat dia,
Okay, kalau misalnya kau nak start business forever ni, kau kena beli dua sisi. Sama ada sikit-sikit selama 2 bulan ataupun kalau kau ada gelang pergi gadai ataupun pinjam mak ataupun jual je. Okay, dapat dua sisi. Pinjam dulu kat mak ataupun saving. Ada ASB, keluarkan. Nak tak leader you cakap macam tu? Ada tak ASB, keluarkan sekejap. Ada tak saving dalam tabung haji, keluarkan kejap. You keluarkan dua sisi. You keluarkan 1,500. You akan dapat balik pulangan 10 kali ganda. Time ni kita pun semangat berkobar-kobar. Berkobar-kobar, saya akan buat coach, saya akan buat ni, buat bisnes ni. Buat dengan sungguh-sungguh saya akan buat. Okay, perjalanan kita semua bermula dengan dua sisi, betul? Okay, so bila dah buat dua sisi, you punya Ablan cakap, okay kita dah start kena buat 5 sisi. Halah, kita lupa kenapa kita bermula dengan forever living. Kita lupa apa niat kita nak duduk kat forever living. Bila coach kata, Ablan kata, coach you all semua cakap, you mentor you cakap, you kena buat 5 sisi, kena taja 2 VIP ataupun ada 4 cara nak buat 5 sisi. Halah, tak ada orang. Dalam phone ni ada tak nama 200 orang? Alah, malu. WhatsApp status update. Alah, tak boleh. Kita terlupa. Kenapa kita bermula dengan forever? Baru kita dapat first task untuk konsisten 5 sisi. Kita terus lupa. So kat mana kita punya cita-cita yang tadi tu? Kan kesungguhan kita nak ubah hidup kita tak ada. So next kita kena buat apa? 12 sisi. Ni lagi banyak. Tak apa, don't worry. Saya akan ajar macam mana step dia. Dan saya kata kalau nak belajar ni kena ada ilmu, kena ada strategi baru you tahu. Lepas tu kena buat ramai-ramai 25 sisi. Kalau buat seorang-seorang 25 sisi memang jatuh ke daung. Penat. Bulan pertama boleh, kedua boleh. Ketiga, keempat, kelima gugur semua bulu-bulu. Okay? So jangan buat. Game di dalam forever adalah membina network. Semua orang kena develop network. Ajak ramai-ramai orang buat 5 sisi, kumpulan dapat 25 sisi. Jangan relax sangat. Matinya tim-tim di dalam forever kerana selesa. Okay, ingat sebab bila dah naik VIP, bila dah naik supervisor. Bila dah touch supervisor, bila dah touch supervisor, dah duduk kat 38%, okay, bulan depan terus hilang. Tak 5 sisi, tak 1 sisi pun. Sebab apa? Forever tak pernah jatuh pangkat. Okay? Sebab tu you boleh buat relax-relax. Forever memang boleh relax. Tapi impian kita boleh relax-relax. Tanya diri you. Okay? So betul-betul nak berjaya. Pegang betul-betul. Lahirkan betul-betul 5 cc fighter. Buat sampai 25 cc. Lepas tu peringkat seterusnya. Kita kena duduk kat 50 cc. Allah, lagi banyak coach. Lagi banyak 50 cc. Macam mana nak buat? Jangan takut. Perkara yang pertama adalah percaya. Okay, so kena percaya. Kedua 100 cc. Macam mana nak buat? Forever to drive. Lagilah jauh. Okay, kunci kejayaan untuk sampai forever to drive adalah konsisten buat 5 sisi, baru kita akan jumpa forever to drive. Macam mana nak dapat forever to drive ni? Sebab ini adalah insentif. Antara insentif yang paling besar di dalam forever yang you kena fokus. So macam mana nak buat? Okay. Dia kata, ni Kak Miza punya ayat. Dia kata gigit matlamat setiap masa. Ingat, bila tak nak buat 5 sisi, alah, aku nak capai 150 sisi. Coach kata, kalau aku nak capai duit kereta forever, bayar je duit kereta aku setiap bulan dan ini adalah salah satu tiket untuk aku duduk kat pentas dunia. Coach kata, kena jaga 5 sisi tu betul-betul. Jaga, tunggang terbalik macam mana pun kena jaga 5 sisi. So, gigit matlamat ni. Pegang matlamat ni. Jangan buka mulut, jangan banyak pumpang gitu. Kan nak nyanyi? Kan? Jangan pumpang. Nanti jatuh. Jangan banyak sangat cakap. Tolong buat kerja. Tak sukalah orang yang banyak cakap. Nanti saya buat. Coach yang macam ni kan kita dia punya strategi macam ni. Aku tengok FB tak naik, Reel tak naik, TikTok tak ada. So, 10 kali coaching pun macam tu juga. No, tolong fokus. Jangan buka mulut banyak sangat. Tolong take action. Nampak tak? Gigit matlamat. Panjat tangga ni satu persatu. Nampak tak? Semua action. Mana saya cakap ada bebel-bebel kat sini? Tak ada kan? Okay. So, panjat tangga satu persatu. So, you akan berjaya. Okay. 9 tabiat yang betul untuk capai kejayaan dalam forever.
Apa dia? Yang pertama, tak keluar. Yakin 100% Allah pasti bantu. Tawakal first. Kita selalu cakap kan usaha doa tawakal. Tak, letakkan tawakal yang pertama. Tawakal, sungguh-sungguh aku percaya. Sekejap lagi saya nak tunjuk satu gambar, okey? Yang saya percaya saat orang lain tak percaya. Okay. So kita percaya aku akan sampai. Orang kata kau boleh ke sampai, biar pedulilah cakap orang. Tadi ingat tak pasal zone tadi, saya kata kita kena keluar daripada zone tu. Zone fear zone adalah zone orang pumpang. Orang bercakap macam tu. So kita kena lepas. Lantaklah, yang penting aku tahu matlamat aku apa. Biar apa orang kata. Okay, yang penting Allah tahu. Allah tahu apa yang kita nak buat. 100% keyakinan letakkan pada Allah. Okay. Tengok dan bercakap dengan poster kita. Berapa ramai yang kat sini tampal dekat dinding poster dia ambil CBM. Kejayaan yang paling tinggi di dalam Forever adalah Chairman Bonus Manager. You tak rasa bangga sebagai anak Malaysia, you berdiri atas pentas dunia, bawa bendera Malaysia, you tak rasa bangga? Saya tahun pertama join Forever, saya nak duduk kat pentas tu. Saya ingat lagi waktu tu Kak Fida pergi kat overseas kan. Saya setiap kali live Kak Fida, walaupun Kak Fida tu dah 5 generasi leader atas-atas ni, jauh kan mencari leader saya ni. Okay, so saya tengok je dia. Setiap kali dia live kat overseas, saya akan tengok dan saya akan komen. Kalau Kak Fida masih ingat. Saya akan komen sebab saya nak dia tengok saya. So, saya nak tahu, saya nak dia tahu saya betul-betul nak jadi macam dia. So berapa ramai orang yang tampal poster CBM dekat sini? Tulis 933. 9333. Siapa yang tampal, dia dapat cek CBM dan tampal dekat dia punya dinding. Aida, Kak Baiti. Nampak Kak Baiti dapat? Syikir Rahman. Adnan. Yang lain? Where are you? Team manager. Tolong pastikan anak buah semua tampal cek CBM. Okay? Tampal Forever to Drive. Okay. Tampal. Tengok cakap, ya Allah aku dah capai benda ni. Aku pasti akan ada kat situ. Aku pasti. Korang tak nak ke? Korang tahu tak Forever Living adalah satu platform yang betul-betul orang yang betul-betul sangat kaya, multi-millionaire yang you takkan dapat kat luar. Yang you boleh dapat, you punya passive income sangat cepat. Kenapa you tak nak berjuang? Lah tak apalah, tahun depan kan. You tangguhkan impian you. Sedangkan you boleh bergerak laju dah umur 45 tahun, 50 you dah boleh rehat dah. Kenapa you tak nak buat? Tampal sebab minda kita ni, kita nak latih minda kita ini yang minda kita kata, oh ini yang Ezalin nak. So badan akan gerakkan kerja. So tampal, tengok dan bercakap dengan poster. Okay, setiap hari. Buat structure sisi yang realistik. Okay, jangan macam merepek-repek. Orang tu baru buat satu sisi, saya percaya coach dia akan buat. Dia tak pernah, orang tu tak pernah masuk kelas, orang tu tak pernah apa. Itu je yang kita harap. Jangan macam tu. Kalau kita nampak dia tak boleh, kita kena move pada orang yang lain. Kita buat satu structure. Structure yang realistik. Okay, so monitor sisi setiap hari. Okay, kena monitor, kena tengok sisi. Kak Fida pun pesan dengan saya. Hari-hari tengok sisi, hari-hari tak tengok sisi. Kalau tak keluar 0.5, keluar 0.1. Kalau tak keluar kena jadi stres. Kalau tak keluar tak payah makan. Macam tu. Kan? Kena monitor sisi hari-hari. Walaupun macam takutnya nak tengok. Tak apa, kalau hari-hari keluar 1 avocado, kalau dah 10 hari dah berapa? Kan? So kena monitor. Buat 5 langkah dengan gembira, jangan stres. Buat 5 langkah kejayaan. Bahagia, kejayaan nak datang kat kita. So kita kena bahagia. Nak buat tu. Okay, pegang 5 sisi kuat-kuat. Macam mana keadaan, you panjat tangga ni 5 sisi. Jangan ni tangga ni 5, dia bermula dengan 5 sisi. Kat atas ni nak capai ni 5 sisi kena ada dalam poket dah. Kalau tak konsisten buat 5 sisi ni, memang tak boleh. Sebab di dalam 5 sisi you akan belajar 3 perkara. Okay? Yang pertama you akan belajar tentang selling. Macam mana nak menjual. Okay, macam mana nak menjual. So nak jual, kita promote, betul tak? Kita akan promote, kita akan jadi macam founder konon-konon. Kan? Mulalah kita jadi macam founder. Kita nak orang beli kat kita, berbeza daripada orang lain, betul? So kita akan jadi consultant, kita akan jadi coach. Sebab kita nak orang beli dengan kita. Sebab itulah di dalam 5 sisi ada 3S. 3S yang pertama adalah selling. Macam mana nak menjual? Kena promote. Dekat FB kena promote. Dekat WhatsApp status kena promote. S yang kedua adalah sponsoring. Dah orang tu menjual, sponsor lah dia. Belajar macam mana nak sponsor daripada 5% kepada 30%. Benda ni kena belajar. Okay, yang ketiga, servicing.
Adakah kita servis, adakah kita broadcast kat orang tu. So bila kita lab, kita tak boleh buat 5 sisi, kita check balik 3. Adakah kita broadcast hari-hari, adakah kita buat marketing hari-hari yang selling tadi, kan? Lepas tu adakah kita servicing, adakah kita tanya orang tu, ataupun bila kita dah sponsor kita tinggal je. So kita tanya diri kita, jangan cakap sebab orang lain dah jual aku tak boleh jual. No, okay. So pegang 5 sisi ni kuat-kuat, okay, supaya you boleh berjaya. Fokus gerak kerja. Buat gerak kerja, no drama, no politik. Lantak dia lah dia nak ada skandal ke, lantak dia lah dia nak menipu ke, lantak dia lah dia nak mencuri ke, kan? Lantak dia lah dia gaduh dengan upline dia ke. Dan don't care, jangan ambil tahu sebab kerja kita banyak. You kalau listkan 30 hari punya konten, saya cakap dengan team fighter saya, listkan 30 hari punya konten. Memang diorang tak sempat membawang tau. Serius, hari-hari tengok rumah diorang pun macam tongkang pecah lah dibuatnya. Kan? Punyalah diorang tu busy lah. Biar, aku suka kalau diorang busy kan. Nak tahu tak kita orang ni kalau jumpa kan, okey aku balik, okey bye kan. Macam apa pun hara sangat ni. Haruk tak? Sebab apa? Sebab dia tak sempat nak drama, tak sempat nak membawang, tak sempat nak politik. Sebab banyak gila kerja kena buat. Okey? Tangkap orang yang betul. Kau janganlah makcik yang tengah gaut tu kau ajak dia buat forever. Makcik tengah gaut ni kan, encok tak encok. Makcik, sekarang ni saya nak cerita pasal GP. Makcik kena dengar. Jangan dik. Kan kalau nak pun orang yang datang melawat tu. Okay, baru tu. Nombor 8 dah. Okay. So, belasah je risiko fikir kemudian. Belasah je lah buat konten tu. Janganlah malu. Kalau aku buat Leha. Nanti kalau jiran aku cakap macam mana? Kalau jiran aku cakap panggil aku Leha macam mana? Dulik kan? Risiko fikir kemudian. Buat dulu kan? Okay. Alright. Dapat. Okey, tadi saya kata kena tampal poster kan? Saya pun ada poster saya. Saat orang tak percaya, saya percaya. Sungguh-sungguh. Saya percaya saya akan sampai 5,000 cc. Dah keluar poster pun. Kan? Saya macam malu-malu nak tunjuk, boleh ke peduli. Hari ni saya tunjuk dengan semua orang. Saya dah buat dah benda ni lama dah. Walaupun saya malu. Saya percaya saya akan pergi sebagai Sapphire Eagle Manager. Macam mana saya percaya 5 tahun saya akan jadi Sorry Eagle Manager dan dalam masa 5 tahun saya pernah capai CBM level 2. Saya nak tunjuk gambar ni sikit lah. Okay, gambar ni adalah waktu kita orang tengah training manager dulu. Okay, semua kenal beliau dan waktu ni kalau korang nampak lah, ni ada tanda tangan Kak Fidah, CBM Siti Rafidah dan tanda tangan CBM Abang Long. Waktu saya kata saya nak CBM level 2, tidak gelak ni. Waktu saya kata saya nak CBM level 2, saya pandang muka Kak Vida. Kak Vida pandang muka saya kan. Kau baru capai F2D. Baru sebulan 2 capai F2D. Kau nak tulis CBM level 2? Mungkin dalam hati dia cakap, itu berani tu budak ni kan. Kau nak capai CBM level 2? Maksud kan? Dalam hati, saya tahu dalam hati. Sebab Abang Long cakap, CBM level 1 tak lepas, nak buat CBM level 2. Saya tak tahu kenapa saya tulis tu. Dan antara orang yang saya tulis kat sini dah jadi CBM. Antara orang yang saya tulis kat sini adalah Kak YT. So dia dah jadi CBM dah pun. Kan? So memang bila kita percaya, impian bermula dengan percaya. Saya baru settle F2D pada setahun 3 bulan macam itulah saya capai F2D saya. Setahun 3 bulan, setahun 8 bulan macam itulah. Tak sampai 2 tahun lagi waktu tu saya dah percaya saya akan pergi CBM level 2, sedangkan kau tak CBM Zali, tak pernah CBM pun, GR pun kau tak capai macam tu kan. Tapi kita percaya kita terus CBM level 2 dan kita percaya, dan saya sampai hari ini masih percaya yang saya akan capai Chairman Bonus Manager level 3 kurang daripada 10 tahun. Lama sangat kan. Sasaran saya kurang daripada 8 tahun sebenarnya. Okay. So, insyaAllah. Kan. InsyaAllah Kak Baiti always akan menjadi CBM saya. Okay. So, kita kena percaya. Kalau misalnya kita tak capai benda tu, kita kena check balik. Kenapa kita tak buat? Kan. Kenapa kita tak dapat? Okay. Tapi, kalau misalnya kita terjatuh, saya selalu ingatkan diri saya, ya Allah, aku terjatuh. Ya Allah, aku terjatuh. Kau bangkitkan aku. Kau jangan putuskan semangat aku. Biar kita boleh jatuh, kita memang akan terjatuh, tapi jangan kita mengalah. Okay, kita kena bangkit dan berjuang. Bersungguh-sungguh. Tahun ni ekonomi sangat teruk, tahun depan lagi teruk. Okay, OPR dah naik berkali-kali dah, 4 kali dah.
You tahu tak, saya punya rumah starting bayar 3,400 je tau. Naik, ending dia 3,997 dan dia kata dia nak naik lagi 4,000. You tengok macam mana keadaan ekonomi kita dan Amerika dia dah print out USD dah banyak dah, mata wang USD tu dah banyak, nak menunjukkan kita punya ekonomi dah semakin kritikal. Nampak tak? Kalau you tak buat, you tak berubah hari ni, you tak percaya, you tak nak percaya dan you tak percaya yang platform Forever Living ni boleh bagi you jadi multi-billionaire, you akan tertinggal. Sebab akan ada satu peringkat nanti orang yang kaya betul-betul kaya, orang yang miskin betul-betul miskin. You nak duduk di mana? Sedangkan kita tahu platform Forever boleh bagi kita duit yang sangat banyak, tapi adakah kita rajin dan konsisten untuk buat kerja ni? So kena percaya benda ni boleh ubah nasib hidup you. Okay, so kena percaya. Okay, before you enter the game, understand the game. Sebelum you masuk dalam Forever Living ni, jumpa Forever Living, you kena faham apakah game yang dimainkan di dalam Forever Living. Kan kena tahu. Okay, kena tahu apakah game dia. Game di dalam Forever Living adalah membina network, duplicate je gerak kerja kita. Kalau kita macam mana kita buat 3S tu sukses, 5 sisi sukses, kita kena duplicatekan kepada tim juga, benda yang sama. Okay, kita bermula semua dengan plan benih. Dari dalam Forever, okay, hari ni saya tak banyak nak cerita sangat pasal sistem, saya nak cerita plan benih je. Kita bermula dengan plan benih. Kita ada 3 plan di dalam Forever. Okay, kita ada plan benih, kita ada plan hutan dan kita ada plan pokok tuah. Benih ni kita nak tanam ni. Plan benih. Okay, so apa yang ada dalam plan benih? Pernah tengok tak? Saya suka nak cerita pasal ni tau. Okay, kenapa saya suka nak cerita pasal benda ni? Okay, dekat Timur Tengah. Okay, kat Timur Tengah ada macam kita tengok kan, pokok kurma tu sangat tegak, sangat kuat. Walaupun dilanda ribut badai semua, pokok kurma tu dia boleh bertahan. Kenapa? Sebab kat Timur Tengah tu, kurma tu ditanam di dalam pasir yang sangat dalam dan ditutup dengan batu. Ditutup, batu berat ni ditutup. Sebab apa dia nak buat macam tu? Supaya pertumbuhan akar tu, dia cari air tu ke dalam tanah secara maksimum. Dia akan cari, dia akan bentuk akar tu, lepas tu dia cari air, cari mana air, sebab dia tak boleh keluar kan. So dia akan cari dan akar tu akan mencari sumber air untuk terus hidup. Okay, lepas tu bila akar tu dah betul-betul kuat, dah strong, dia sendiri akan tolak batu tu dan menjadi pokok kurma. Mana-mana benih kurma yang mati sebab tindas pokok, dia akan terus mati. Okay, tapi benih kurma yang berjaya mencari air di kawasan tandus, kering, tak ada air, dia akan survive sebagai pohon yang sangat-sangat kuat dan memberi banyak manfaat di dalam satu dunia. Bayangkan pohon kurma, betapa dia ada banyak penawar kat dalam tu. Sebab apa? Sebab jati diri dia memang dah kuat. Sama macam kita. Kalau Allah uji kita berkali-kali jatuh bangun kan, kuat, macam-macam rejection, macam-macam cabaran kan. Saya cabaran sampai masuk alam bunian kan. Cabaran saya memang macam-macam lah, Tuhan je yang tahu cabaran kan. Jatuh bangun, bangkit bangun semua. Sebab apa? Allah nak isikan saya dengan satu kekuatan yang saya boleh manfaatkan pada orang lain. Sebab tu kita kena jadi macam benih kurma. Sebab tu saya kata pelan yang pertama adalah pelan benih. Kita nak pasakkan diri kita sangat-sangat strong, sangat-sangat kuat. Whatever cabaran, whatever badai, aku akan settlekan 5 sisi. Aku akan cari air tu juga. Nampak tak? Kurma cari air, kita cari 5 sisi. Kurma akan cari macam mana pusing kiri ke kanan ke, dia akan cari juga. So sama juga kita. Whatever, sebab kalau kita berjaya buat 5 sisi, selama 12 bulan kita akan jadi pokok. Kita akan tolak batu tu. So kita kena kuatkan semangat. Okay? Kenapa business networking ni? Terdapat lebih daripada 300,000 orang jutawan di Amerika Syarikat dan 20% daripadanya terlibat dalam bisnes MLM. Dah confirm. Dan memang betul. You dah duduk kat tempat yang betul. Okay? Mereka hanya mengambil masa selama 6 tahun untuk jadi jutawan. Betul lah. Saya 4 tahun je. Saya dah touch saya punya 1 juta. Saya dah touch 1 juta pertama saya pada tahun keempat. So saya dah touch 1 juta, okay? 1 juta bukan wang kat Forever. You dah cakap dah. So kita dah duduk kat platform yang betul. You dah pilih platform yang betul dan you dah pilih mentor dan sistem yang betul.
So jangan takut. Okay, BOI System 933. My mapping ni saya kena ajar next slot. Okay, hari ni tak boleh. Okay, tak sempat. Okay, so peminat yang pertama, you kena ada satu structure yang kuat. Structure solid, strong. Satu structure. Okay, kita tengok ini apa ni. Ini bangunan. Bangunan kat Rom, zaman-zaman Rom kan. Kenapa bangunan ni sangat kokoh sampai sekarang? Kenapa Allahu Akbar. China tu, tembok besar China tu. Kenapa tembok besar China tu dia sangat kuat sehingga sekarang? Sebab dia membina struktur yang kuat. Dia membina akar yang kuat. Okay, sebab tu dia boleh solid. Sebab tu dia boleh kuat. So sekarang ni tugas kita adalah membina satu struktur yang sangat kuat. Okay, membina struktur yang kuat supaya kita boleh jadi kuat gila. Sebelum nak bina struktur yang kuat, diri kita kena kuat. Betul? Whatever halangan pun kita kena strong. Janganlah lembik. Hari ni tak boleh lah coach kan. Suami saya merajuk kalau saya pegang handphone je hari-hari. Siapa yang macam tu? Cik dengan aku. Kan? You kena strong, okay, dengan suami. Abang kena lembut. Dia cakap, abang kalau misalnya kita tak ubah hidup kita hari ni bang, kalau Umi tak buat hari ni, sampai bila-bila hidup kita akan jadi macam ni. Tak apa, nanti bonus Umi belanja abang ya. Umi minta dalam 24 jam tu ada 8 jam masa dengan abang. 1 jam je masa Umi nak buat bisnes. Okay. So cakap macam tu baik-baik dengan dia, okay. Percaya. Okay. So ini struktur yang kuat. Nampak tak? Saya dah cakap tadi struktur yang kuat bermula dengan 5 sisi. Inilah macam tadi lah tu pokok kurma kan, nampak tak? Dia cari air sampai dia buat 12 sisi, boom, dia dah boleh keluar. Dia dah boleh jadi prawns 25 sisi. Dia dah boleh duduk kat solid supervisor. Sebab apa dia boleh duduk di solid supervisor 25 sisi? Sebab ada orang dah boleh duplicate kerja dia. Sebab dia tahu nak buat 5 sisi, so dia duplicatekan kepada orang. So struktur dia dah kuat. Seorang dah buat 5 sisi, dia boleh duduk kat 25 sisi. Ada 2 orang yang boleh buat 5 sisi. 3 orang yang boleh buat 5 sisi. Seorang yang boleh buat LO ambassador, dia dah duduk kat silver. Dia dah duduk kat 50 sisi. Ada lagi 2 orang yang nak naik supervisor, dia dah boleh duduk kat gold. Lepas tu ada 5 orang yang boleh buat LO ambassador di leg yang berbeza. Dia dah boleh duduk kat 100 sisi. So apa yang jadi kalau dia buat macam tu? Dia akan lahirkan pokok tuah. Pokok kurma yang bertuah. Sebab apa? Sebabnya dalam pokok ni ada macam-macam. Ada CBM, ada lahirnya Chairman Board Manager, lahirnya Eagle Manager, lahirnya Local Trade, lahirnya PCM, EJLT. Semuanya bermula dengan akar yang kuat. Kalau kita tak boleh buat 5 sisi, kita tak boleh konsisten buat 5 sisi, tak boleh konsisten branding, tak ada forever dalam hati kita, percayalah pokok ni akan tumbang. So first kali nak buat forever, nak berjaya dalam forever, bukan sebab kena buat 5 sisi selalu. Tapi sebab jati diri untuk buat 5 sisi. Beza tau. Buat 5 sisi, you boleh top up je. Kan? Tapi sebab jati diri untuk kekalkan 5 sisi tu, itu perkara yang paling penting. Okay? Tak nak ada alasan. Kena kuat, kena strong, kena keluar daripada comfort zone. Duduk di fear zone tadi tu. Lepas tu keluar lagi, lompat lagi. Sampai kita dapat dekat growth zone. Ingat cakap saya ni. Okay? Structure solid strong. Okay, kita tengok. Okay, apa yang jadi kalau you buat 5 sisi? 1 sisi, 2 sisi. So berapa bonus you time ni? Berapa bonus you? Cuba kira. Seorang 2 sisi, 2 sisi. So you akan dapat 377, campur 377. Dalam nak dekat berapa? 6, dalam 6 dekat 700. Kan bulan pertama tak okey ke? Buat dapat 700 okey lah kan? Plus minus. Okey, dapat dalam 700. Okey. Lepas tu bulan kedua you buat lagi. You buat lagi. Takkan nak buat 5 sisi, buat 5 sisi, upgrade sikit. Alah coach tak dapat fighter, tak apa. Perkara yang pertama untuk menjadi fighter adalah membesarkan bonus. Bulan pertama kalau 377 darab 2, kalkulator hilang. 377 darab 2 tadi dapat apa kan? 2. Dapat 754, 700 lebih kan? Hilang. Okey, bila bulan kedua, you lahirkan 2, 4, 5. You lahirkan 5 orang. 5 orang darab 377. You dapat 1885. Boleh tak tunjuk kat orang?
Forever Living ni best gila babe. Aku cerita dengan kau tengok. Bulan pertama aku dapat 700. Bulan kedua aku dapat nak dekat 2000. Ini belum cerita pasal untung runcit lagi. Boleh tak orang percaya? Boleh tak orang percaya? Orang akan percaya. Sebab result. Sebab tu saya kata jangan banyak cakap. Buat dulu. Lepas tu dah ada result baru tunjuk. Jangan kita sibuk top up je. So bila kita dah buat 12 sisi, okay, result kita dah besar. Bila result kita dah besar, agak-agak ada tak orang nak follow gerak kerja kita? Agak-agak ada tak orang nak follow gerak kerja kita? Kalau kita dah sampai 2000 ni. Gila tak ada. Kan? Mestilah ada. Kan? Kita pun dapat NGP. Dah ada orang. Rof pula dah follow gerak kerja kita. Weh, kau boleh dapat 1,800. Aku nak try lah. Dapat tadi 2, 4, 6 tadi. Daripada 5 orang tadi seorang. Keluar Rof nama dia. Rof Kip. Okay. Rof keluar. Dia pun buat 12 sisi penajaan juga. Dia pun dapat 1,800. Dah ada orang start duplicate gerak kerja kita. Bila orang start duplicate gerak kerja kita, apa yang kita dapat? Kita dah duduk di solid supervisor. Kita pun dah naik supervisor. Kita dah duduk kat solid dah. So kita dah start boleh dapat passive income. Kita dah boleh nak ada bau-bau untuk dapat passive income dah. So kita, kalau misalnya kita seorang buat, boleh, bukan tak boleh. Kita hebat, kita taja sebulan 24 sisi. Kan? 12 orang. Bulan pertama kita boleh buat, bulan kedua kita boleh buat, bulan ketiga boleh buat, bulan keempat boleh buat, sampai bulan kelima lembik kaki. Mana yang ada nak servis, mana yang baru nak cari. Tak boleh. Boleh mungkin sekejap sahaja you buat 12 sisi ni untuk tunjuk bonus. Tapi dalam forever game dia adalah membina network. Kena duplicatekan cepat-cepat. So bila you duplicate cepat-cepat, you akan dapat macam ni. Supervisor Ina buat 25 sisi. Ayu buat 12 sisi, Pida buat 5 sisi. Dah ada start orang boleh upgrade, dah boleh start orang boleh follow gerak kerja kita. Duduk kat solid supervisor. Korang nak tahu tak, Sifu nak keluarkan hadiah untuk orang yang dapat solid supervisor tau. Buat solid supervisor ataupun duduk di Elo Ambassador Club selama 3 bulan berturut-turut, kita akan dapat reward sebanyak RM500 dan pengiktirafan daripada BOI. Baru je meeting tadi. Tapi poster tak keluar lagi. Tapi saya bagi tahu malam ni special. 3 bulan berturut-turut duduk di solid supervisor akan dapat reward sebanyak RM500. Tunggu ya poster, nanti kita akan explain lagi. Tapi nak cakap benda tu lah. Okay, teaser sikit. Okay. So kalau duduk macam ni, kita akan duduk kat 50 sisi. Macam ni nak dapat 100, orang ni pun tengok income kita dah 5 angka, mestilah dia nak follow, betul? So, pernah tak tengok ni kertas ni? Tampal tak kertas ni? Ada tak leader you bagi kertas ni? Ataupun leader suruh print tak print? Dah print tak tampal? Dah tampal tak tulis? Macam mana lagi nak cakap? Tulis benda ni, tampal. Tulis tadi. Siapa yang ada potensi? Tengok. Oh, Ina ni macam ada je walau kecil-kecil ni. Okey, tulis Ina. Lepas tu yang kedua, ini macam nak berhenti kerjanya, ada potensi juga ni. Tulis Ayu. Oi, yang seorang ni lagi rukun kepo. Kan? Kepo betul dia ni. Aku mesti kena tampal dia ni. Letak kat sini nama Pida. Macam tu. Minta maaf ya Kak Pida. Saya just baca je. Saya malah nak tukar nama. Okey, tampal. Okey, tampal. Okey, lepas tu diorang ni macam mana nak tahu diorang ni kriteria yang kita nak tampal ni? Selagi tak jumpa, sebab bila kita tampal, you sebenarnya set you punya mind. Saya memang percaya pada minda sebab dulu saya pernah depression. So saya banyak belajar tentang minda. Okay, lepas tu bila kita tampal, kita tengok, oh tak siap lagi aku punya bulat-bulat ni. So kita akan gerakkan badan kita. Kena percaya kat saya. Percaya IC sebagai mentor you. Okay, so tampal, bila tampal ni siapa orang-orang yang kita nak tampal ni? Membina structure yang solid, okay, yang realistik. Siapa orang yang kita nak tampal ni? Jangan makcik tu kena gaut, you tulis. Jangan, okay. So, orang-orang yang nak you tampal ni ada orang yang dengar kata upline dan buat apa upline advance. You tengok tim you lepas ni kan saya tulis ada immediate action kat situ kan. Lepas ni kan, team leader tolong tanya, suruh, korang nampak kan tim-tim korang yang masuk ni kan? Korang cakap lepas esok lah, dah buat ke yang coach suruh tampal tu? Nak tengok? Cakap macam tu. Tampal, jangan tulis nama, tampal dulu. Tanya siapa yang dah buat. Okay, so tampal. Itu adalah orang yang kita nak letakkan dalam ni. Maksudnya dia bersungguh. Okay, dengar kata upline dan buat apa yang upline advice. Fast action.
Malam ni dia tampal, malam ni juga korang tulis nama. Lepas ni kan dia tampal kan, dia terus WhatsApp korang. Aida, akak dah tampal dah benda ni. Kau suruh tampal kan? Okay, dia. Kau terus tulis nama Adia kat situ. Macam Zainal. Faham? Okay, faham kan? Lepas tu, Big Y yang jelas dan betul-betul nak capai Big Y. Lepas ni ada orang mesej Kak Baiti, saya dengar coach ni cakap tu betul ke? Boleh dapat sampai 1,800 kalau taja 12 orang. Kak Baiti, saya ni sebenarnya kan bil api dah tertunggak, bil air dah tertunggak, bil kereta dah tertunggak. Saya nak betul-betul nak buat. Kak Baiti, tulis nama orang tu. Okay. Lepas tu rajin dah suka masuk kelas. Tengok siapa yang ada ni. 2-3 kali yang ada tu, dia ni ada potensi ni nak buat. Ada result, kena ada result, jangan banyak cakap je. Mesti kena konsisten buat video-video semua. Ada attitude ask for help. Sikit-sikit nak tanya. Jangan marah kalau orang tu nak tanya je, leader. Tolong take note. Kalau orang tu tanya, sabar. Nak marah je, sian kawan tu. Nak jadi leader kena sabar. Okay? Sabar. Nampak? Sabar dan boleh adjust fikiran supaya sentiasa positif. Kalau tim kita ngadu kan, negatif. Tak nafas. Tak nak serak. Tak nak nafas. Tak nak serak. Jangan serak. Okay? Jangan jadi smart. Dengar. Okay? Dengar. Tarik nafas dulu. Okay? Ada cara. Sebenarnya bila kita nak berdepan dengan tim, kita jangan berdepan tau. Kita kena serong sikit badan kita. Sebabnya nanti kita sedut aura je. So belajar benda-benda tu. Sabar dan supaya berfikiran positif. Okay? Inilah struktur yang saya cakap tadi. Dapat 3 orang pun dah okey. Dapat 3 orang yang nak buat 5 sisi, ajar dia macam mana nak buat 5 sisi. InsyaAllah, you akan duduk di solid standard Elo Ambassador. You tahu tak Elo Ambassador tu sebenarnya Sifu yang keluarkan. Benda tu Sifu kata, Sifu keluarkan formula tu dan paksa HQ, paksa lagi. Suruh HQ untuk set up satu reward, nama dia Elo Ambassador Club. Daripada struktur ni lah. 5 leader ni. Okay. Kalau you supervisor jangan ke bawah. Itu bukan tugas you. Itu adalah tugas manager. Manager dia kena tuju ke dalam. Tugas supervisor, tugas VIP adalah melebar. Biarlah you cakap dengan dia, Contoh Kak Nani kata, Pida, ni Z ni nak buat, tolong guide. Pas je Kak Pida. Kak Pida yang akan guide. Tak yang pening nak guide. Sebab tugas supervisor adalah melebar. Kena ingat ya. Okay. 5 langkah. 5 langkah untuk berjaya dalam Forever apa dia? Yang pertama, senaraikan 50 hingga 100 orang prospek habiskan dalam masa 2 bulan. Kena ada buku. Saya pun ada buku tau. Kena ada buku. Buku prospek. Tulis macam ni, nampak ke? Buku prospek. Kena tulis siapa dia punya nama, lepas tu apa dia punya sakit, nombor telefon. Kena tulis, kena display. 100 orang habiskan dalam masa 2 bulan. Bukan 100 orang habiskan masa dalam 1 tahun. Broadcast je lah, bukan susah. Kan 100 orang ni save nombor, hai saya Zalin, nanti saya nak share pasal Forever Living, save nombor saya, nanti saya akan bagi link info tentang kesihatan di IG saya, follow tau. 100 orang bagi je, bukan susah pun. Okay, kena buat. Okay, lepas tu alah malu lah. Ingat comfort zone tadi, jangan duduk kat comfort zone, keluar pergi fear zone tu. Okay, langkah dulu. Okay, hafal JP dan produk dalam masa 14 hari. Okay, kena hafal, jangan sikit-sikit upline. Kak Nurul pergi Mexico dah ni. Baju tak packing lagi. Korang Kak Nurul tolonglah GP, cabut semua Kak Nurul punya kain-kain semua kan. So jangan. Okay. So kena hafal GP, wajib 5 kali dan tengok. Guna produk dan jadi testimoni sendiri. Okay, guna produk sharing. Sebab tu kita selalu cakap jangan selling. Okay, sharing. Beza tau benda tu. Kalau selling di media sosial, kita copy paste. Okay, kalau selling. Kalau sharing, kita akan tunjukkan hari ni kita nak makan. Hari ni saya nanti jap lagi buat saya buat video, tunggu. Okay, hari ni saya buat pasal Elo Hand Soap. So nanti kita tunjuklah Elo Hand Soap, kita sharing. So orang akan macam sukanya tengok dia ni kan. Dia tak memaksa kita nak membeli. So jadi testimoni sendiri. Kena selalu cerita. Jadi testimoni ni sendiri ni paling senang coach kurus lah. Kan macam saya tengok macam Kak Ma dah tunjuk dah dia kurus. Macam Kak Pida Awesome dah tunjuk dia kurus. Macam Anastasia dah tunjuk dia kurus. So dia jadi testimoni.
Bila dia jadi testimoni, orang suka nak tengok dia kurus, orang akan belilah produk kita. Faham? So kita kena positionkan diri kita. Kita kena buat self position. Kita kena buat kan? Personal branding. Kita kena buat personal branding. Okay? Kita kena buat personal branding. Kak Mar dah cerita. Nanti tengok kat YouTube balik. Okay? Guna marketing tools. Kena ada flyers, business card. Kena ada sample pack. Kena ada application forever. Jangan suruh upline je beli. Belajar macam mana nak guna forever to you. Okay? Orang-orang baru dalam ni kena belajar macam mana nak guna forever to you. Okay? Lembut sikit dah suara saya. Okay? Goal setting set matlamat paling hampir. Menaja. Cerita pasal business. Kan? Cerita pasal produk. Okay? Hafal GP dapat fighter, rajin buat demo dapat customer. Kalau kita misalnya rajin sangat buat demo, kalau kita tak cerita GP, lambat sikit kita naik. So tak ada orang nak duplicate kerja kita. Okay, bulan pertama, kedua bolehlah kita buat demo. Kita selalu sangat hari-hari buat demo. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan income yang besar tadi. Daripada 700 kepada 1,800 kan. So kita jumpa makcik tu. Dan sampai dah 20 orang makcik satu taman kita jumpa. Dan dapat ni, terus kita JP. Kau tengok aku. Kan susah pun. Aku jumpa makcik ni, dia sakit gout, dia sakit macam mana. Aku tolak je yang ni, nutrition pack. Terus dia beli. Kan? So kita boleh bercerita. Betul? Okay. Rajin buat demo dapat customer. Okay. So kena selalu GP. Okay. Apa perkara yang paling penting untuk orang-orang baru? Dia di plan benih. Bukan orang baru je. Siapa yang tak capai 50 cc, semua duduk kat plan benih. Okay. Yang pertama kena tahu GP. Yang kedua kena tahu NDO. Apa NDO? New Distributor Orientation. Orang-orang baru kena dengar. Okay. Lepas tu product training. Kena mahir ni. Okay. Ni GP. Tak tahu nak cek GP banyak. Kat Sifu Datuk Desmond ada, Kak Fidah ada, saya sendiri pun ada. So kalau tak tahu tengok ni saya punya ni. Pergi kat Azali Sidik, type je GP. Saya ada, Kak Miza ada, Kak Fidah ada, Najah ada, semua. Yang kedua kena sebagai orang baru ataupun orang yang dah lemau sangat, kena tengok balik NDO Sifu Datuk Desmond. Ni type ni, New FBO Orientation, tulis. Type ni, so pergi tengok. Okay, lepas tu product training. Ya Allah, product training sangat-sangat banyak. Health Triangle, tolong mahirkan. Okay, Health Triangle, kita banyak lah. Kita ada Dr. Pau yang setiap bulan akan bagi slot. Kak Baiti pun akan bagi juga tentang Health Triangle. So korang boleh tengok. Sekarang zaman dah canggih. Kalau saya dulu mana ada benda macam ni. Saya terpaksa turun ke Johor, turun ke Kuantan, turun ke KL, sampai Sesat Barat, sampai jumpa Alam Bunian. Nak belajar ilmu. Korang senang, buka je, klik je, terus dah dapat dengar. Kan? Punyalah senang je, subhanallah. Okay, Head Triangle, Total Head Management ni, Triangle Head Management ni, kena kuasai. Apa tu detox, apa tu sistem imun, apa tu keseimbangan. Promote sikit. Okay, hari Sabtu ni di Seremban, kita akan ada kelas Health Triangle yang dibawa oleh Kak Baiti. So, siapa yang duduk di area Selangor, di area Seremban, siapa yang datang daripada jauh nak dengar pun, okay, kita boleh dengar daripada pakar kita, okay. So, okay. Lepas tu dah mahir tadi tu, okay. Kita ada 3 rules. Bila jadi orang baru ni kita rasa macam lemah, betul tak? Ada 3 rules. Yang pertama, kita tak boleh putus asa. Kita jangan putus asa. Whatever yang kita buat, ingat. Matlamat kita yang pertama. Dalam Art of War, nombor 1, dia kata apa? Kenapa kita kena bermula? Kenapa you nak bermula? Ingat balik. Waktu saya GPU, you kata you nak ubah hidup you. You tak nak kerja. So ingat balik. So whatever cabaran, jangan putus asa. Jangan mati. Jangan mati sebab apa mati? Sebab lari daripada circle. Duduk di dalam circle forever living, duduk kat dalam tempayaki, masuk kelas, tak boleh nak dengar, tak apa, buka je. At least kita ada aura tu. Okay, mesti ada inisiatif menghadiri mesyuarat, nampak tak? Kena datang kelas sebab kita nak dapat circle, kita nak dapat aura tu. Jangan bersendirian, sentiasa berdekatan dengan rakan yang positif. Okay, kena duduk di dalam circle. Rasa lemah, jumpa balik mentor. Jangan sampai mentor kata, akak, bulan ni akak tak ada pun jumpa saya. Akak tak boleh buat 5 cc, kenapa? Jumpalah saya. Esok cakap, jumpalah saya. Mentor you sekarang ni, nak duit, you bukan mentor. Kan? You yang nak duit, you yang kena ubah hidup you, you cari you punya mentor. Okay? Mentor takkan tinggal, tapi dia tak boleh tunggu. Dia takkan tinggalkan you. Percayalah, mentor sangat sayang dengan you. Okay, sangat sayang. Tak jumpa sebulan rasa lain je. Tak jumpa seminggu rasa lain je. Tapi dia tak boleh nak tunggu.
Okay? Jangan berfikir negatif, jangan beremosi, berfikir positif, lihat kepada apa yang anda ada. Jangan fikir, ya Allah Kak Fida buat niche, bolehlah dia boleh masuk gym. Allah Kak Mar bolehlah dia dah kurus. Allah Kak Baiti tu bolehlah dia ada ilmu, ada rawat akupuncture, ada bekam. Dia dah belajar semua, dia power gila tengok lidah, tengok mata, tengok hidung semua dia boleh. Tengok pipi pun dia boleh. Ha kan? Tapi aku ni apa yang ada? Jangan tengok. You tahu tak, saya basic saya account kot. Tapi saya boleh lead orang, saya boleh belajar tentang aloe vera, saya boleh. Nak cakap tak ada leader, leader saya umur 50 lebih kot. Ha kan? Ha tak ada pun. Leader saya jauh. Leader jauh lah, apalah tak boleh. Jangan fikir alasan. Lihat kepada apa yang kita ada. Apa minat kita, apa kekuatan kita. Upgrade skill tu sampai you duduk kat zone yang last kali tadi tu. Ha okey, upgrade ilmu. Okey? Ha, kena aktif. Aktiviti yang dibuat secara online offline banyak anak-anak. Okay, kita ada Zoom training, kita ada kelas online, kita ada tempayaki. Siapa yang baru nak bermula, saya selalu ingatkan siapa yang rasa lemah ataupun baru-baru nak start buat, jangan tinggal tempayaki. Okay, tempayaki Isnin dan Rabu tolong jangan tinggal. You akan lihat kalau you rasa susah, ya Allah ada lagi orang susah. Ya Allah dia ni bersungguh-sungguh setiap hari-hari. Cuba sharing di tempayaki. Sebab saya tengok Kok Sun kan, dia selalu sharing kat tempayaki. Muka dia tak pernah tak sharing Kok Sun tu. Dan akhirnya dia capai chairman bonus manager dia. Dia sangat bersemangat dalam tempayaki. So tolong support each other, bagi you punya aura. Kalau you nak dapat aura yang positif, yang perkara yang pertama adalah you kena bagi dulu aura positif, baru aura positif tu datang kat korang. So macam mana nak besarkan you punya aura positif, you kena bercakap. Macam mana bercakap dalam tempayaki? Sharing 3 kesyukuran. Bersyukur. Bila kita bersyukur, Allah kata sesungguhnya bila makhlukku bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Kan? Nampak tak? Sifu pun tahu benda tu tahu. So kena sharing kesyukuran, 3 kesyukuran. Okay? Lepas tu buat yang macam-macam. Kita ada SGA, small group activity, kita ada online, ada offline kan. Macam ni kita ada lagi. So masuk. Okay? Lepas tu kita ada kelas offline. Hari Sabtu ni nampak Kak Baiti buat. So macam-macam kelas. Kenapa nak rasa down? Kenapa rasa tak boleh buat? Kita punya kat sini, kita yang nak buat ataupun tidak. Okay, so okay, so kita nak tengok bonus. Kita nak tengok bonus. Saya tak record je. Okay, kita nak tengok bonus. Okay, bonus kita macam mana? Kalau misalnya VIP, okay, VIP bonus dia, kalau misalnya dia dapat 4 sisi ataupun penajaan 2 VIP, darat 25%, darat 955, so dia akan dapat berapa ni? Berapa? 4 sisi darab 25%, darab 955. Kita tulis jawapan ke ni? 4 darab berapa? 0.25 darab 955. 955 betul lah ni. Ingat saya salah tulis. Okay, so kalau misalnya kita taja 2 VIP, okay, yang beli 4 sisi full bukan SYJP, so kita akan dapat 955, okay. So kita akan dapat 955, okay. Lepas tu kalau VIP yang aktif, dibuat 5 sisi, dia akan dapat balik dia punya 1 sisi, dia akan dapat RM77. So berapa bonus dia? Total bonus 955 campur dengan 47.77. So dapat apa? Tolong type sikit. Dapat apa? Kalau dia buat 4 sisi penajaan, lepas tu dapat balik 1 sisi personal sebab dia buat 5 sisi, so dia akan dapat apa? Kira, jangan ngantuk. Berapa? 9,555 sen campur 47.77. Baik tidur ke korang ni? Apa ni? 1,003.27 sen. Okey tak untuk orang-orang baru dapat 1,000 lebih? Okey kan? Okey tak untuk orang baru dapat 1,000? Okey kan? So kita boleh tunjuk. You tahu tak company kat luar dapat 300 pun, dia punya marketing, dia punya video macam yes, menangis dapat 300. Kau dapat 1,000 kau tak bangga ke? So nak tahu bukan senang nak dapat 1,000. Okay. So next, saya nak tunjuk kenapa kena cepat-cepat upgrade.
Okay, yang pertama, kalau misalnya you kat VIP, you taja VIP seorang, you dapat 477. Kan, betul tak? 477. Betul kan? Saya harap saya tak salah kira lah ni. Sebab time saya mengira ni, saya tengah membawa dengan grup-grup dekat Cancun, Mexico. Jadi saya tak boleh nak fokus petang tadi. Harap-harap calculation saya tak salah. Diorang cerita pasal makanan lah, diorang cerita pasal baju renang lah. Kan kurang fokus kat sini. Okay, so kalau misalnya ini kalau misalnya VIP, taja seorang VIP dia dapat 477. You tengok kalau misalnya dia dah supervisor. You tengok beza dia banyak tak? Banyak tak? Cuba kira berapa perbezaan dua ni. Cuba type. Berapa perbezaan kalau you supervisor dengan you VIP, taja VIP? Apa? Kalau dia tak cerita sama. Okay, berapa perbezaan ni? 477.75 tolak 630.63. Berapa beza? 152. Banyak tak? Banyak ke sikit? Banyak kan? Okay. Itu. Bagi bakor sikit. Kalau misalnya dia dah manager, dia taja seorang VIP. Kak Baiti last month taja 4 VIP ya Kak Baiti? Betul tak? 4 ke 5? 4 Kak Baiti? 4 kan Kak Baiti? 4 Kak Baiti taja 4 VIP 8 cc. Contohlah 8 cc. cc perlu ingat. Kak Baiti 821 darab 4 kau darab 4. 821 darab 4. Kak Baiti punya ni je 3284. Kau tengok dia dapat punyalah banyak 821 tolak dengan 477.75. Berapa beza ni? Cuba tolak cepat sekarang. 821 tolak 477. Tolak dapat apa? Cepat. 343. You buat kerja satu orang VIP. You buat kerja 2 orang VIP. Kak Baiti buat satu je kerja buat VIP, penaja VIP. Nampak tak? You cari macam nak gila ni satu VIP, 2 VIP. Kak Baiti, saya dapat satu je VIP sama dengan you dapat 2 VIP. Tak? Bukan saya nak bagi korang marahan Kak Baiti. Tapi nak bagi tahu kat sini, manager besar gila penajaan VIP dia. 821. Kita tengok, kalau misalnya VIP 30%, memanglah kalau dia complete 5 cc, dia akan dapat balik 5% dia. Ini tolong take note dapat 47.75. Yang lain tak ada. Bagi VIP. Nampak tak forever baik. Nak bagi 5%. Nak bagi-bagi yang baru-baru nak bisnes, dia reward dapat 47. Tapi overriding, kalau misalnya VIP, dia VIP dengan VIP, dia tak dapat apa-apa. Macam alah forever tak adil, tak dapat apa-apa. Relax, okay? Forever ada di sini. Kalau misalnya ada grup VIP di bawah dia yang buat 2 cc, dia akan dapat RM57.33. 38 tolak 35. Okay, dapat 57. You tengok kalau misalnya dekat manager, manager, betul ke saya tulis ni? Betul ke? Saya pun macam betul ke ni? 2 darab 0.13 darabkan dengan 95550 sen. Weh, betul lah korang. Benda yang sama, gerak kerja yang sama. Kak Mar di bawah rangkaian dia ada VIP yang buat 2 cc, yang beli 2 cc, Kak Mar dapat 248. Tapi kalau you supervisor bawah you VIP, you baru dapat 57. You bezakan berapa ni? 57 dengan 248 ni. Nampak tak? Kak Man bukan susah sangat. Nanti Kak Ayu ni order apps dia contoh. Pakai apps. So, nampak tak? Beza dia. Saya nak tunjuk perbezaan kat sini. Okay. So kalau misalnya contohnya bawah manager ada supervisor. Dia override tak? Dia akan override. 48 tolak 38 dapat 10%. So dia akan override. Let's say lah dalam tu ada tim supervisor yang buat 25 cc. Dia akan dapat 2,388.75 sen. Nampak? Saya kata manager passive income. Banyak. Kenapa lambat-lambat nak naik manager ni? Lepas tu bawah dia ada assistant manager yang buat 60 cc. Dia dapat 2,866.50 sen. 50 sen mungkin kira tahu. So total dia dapat RM6,324. You dapat RM687. Nampak? Berapa kali ni? Berapa kali penggandaan ni?
You tahu tak, saya kalau cerita saya duit, saya terang benderang mata. Kenapa tak nak nampak lagi? Sistem manager 48.5%. Okay, manager bukan. Memang betul. Ini manager yang ada forever to drive. Saya tak nak cerita AM kat sini. Ini adalah manager yang ada forever to drive. Okay, bila manager yang ada forever to drive, apa yang dia dapat? Okay, manager yang ada forever to drive, oh ni benda yang sama ya. Manager yang ada forever to drive, dia ada extra 1,500. Sebab tu cakap, kena ada manager yang ada forever to drive. Okay, macam mana nak ada manager yang ada forever to drive? 5 line, 5 leader. Sebab tu suruh tampal. Sampai satu saat you akan sampai dekat structure tu. Believe me, percayalah. Sebab saya dah buat dah benda tu. Ni leg ni, ni leg ni, ni leg ni. 5 line, tampal. Mesti akan datang. Percaya cakap saya. So, bila manager yang ada forever to drive, you akan ada extra 1,500 dan dia akan jadi 8,894. Ni kalau level 1. Kalau level 2, dia ada extra 2,250. Kalau macam saya level 3, dia ada extra 3,000 lagi. Dah berapa dah ni? Tambah lagi 2,000. Dah 10 lebih. Dah 11. Nampak tak? Perbezaan yang sangat banyak. So kena tak konsisten? Nak jadi manager, kalau you tak konsisten, sekejap ada, sekejap tak ada dekat backstaff, you malu nak cerita pasal forever. Macam mana team you nak follow? Allah dah atur siapa yang nak jadi leader. Saya selalu cakap dengan tim saya, Allah dah atur kenapa akak di manager. Allah dah tahu akak boleh lead. Akak dah bersedia. Tapi kalau kita sekejap ada, sekejap tak ada, esok orang tanya, macam mana lah team manager aku ni? Macam tak ada je. Lepas tu downline you pergi kat sideline. Downline you pergi kat upline. Lepas tu you terasa. Sebab apa you terasa? Sebab apa you terasa? Sebab you kata dia tak respect kat aku pun. Dia tak cari kat aku pun. Dia tak kat apa? Sebab apa? Sebab you tak ada. You tak ada. Sebab tu saya kata bina branding. Bina branding tu buat konsisten supaya you tak kecil hati esok dengan downline you. Saya dah latih ramai orang, okay? Sebab saya dah tahu dah. Macam tu lah nanti. Dia tu tak respect kat saya lah coach. Memanglah tak respect. Tu ada time program tak ada. Kau ada time class tak ada. Kau ada buat consistent posting tak ada. So, apa yang you expect? So, belajar buat structure daripada bawah. Okay? Okay. So, ini. Ini adalah insentif kalau kita buat. Kalau kita buat, okay. Coach memang cakap dia deep kalau tu orang tak dengar. Okay. So level 4. Make sure untuk dapat bag ni dah memang sangat cantik. Hari tu saya dah pegang. Okay, untuk level 4 you kena ada 8 orang VIP sepanjang tahun. Okay. Lepas tu kalau misalnya nak dapat level 1 tu yang shaker tu, you kena ada 2 VIP. Lah baru saya teringat, saya macam tak claim lagi lah benda ni. Okay. Lepas tu, kalau level 2 you kena ada 4. Kalau level 3 you kena ada 6 dan level 4 you kena ada 8. Okay, so kena alert benda ni, jangan tak alert. Okay, lepas tu ini adalah insentif-insentif di dalam Forever Focus insentif. Fokus Elo Ambassador Club, fokus kepada Forever to Drive. Macam mana nak fokus, yang kata tampal je dulu. Jangan banyak tanya, tampal je dulu. Nanti tahulah macam mana nak buat kerja. Okay, boleh? Tulis immediately action tu, tampal. Okay, tampal tahu. Okay, jangan main-main. So ini adalah insentif-insentif yang paling hebat di dalam Forever. Forever bagi sangat-sangat banyak. You tengoklah. Ya Allah, you tahu tak kan? You tahu kan kita orang nak bercuti. Kan kita orang nak bercuti pergi Mexico. You tahu tak macam mana perjalanan? Saya nak cerita hari ni macam mana perjalanan. Perjalanan kita orang mula-mula kita orang akan terbang pada pukul 11 malam. 11 malam kita orang transit kat Turki 21 jam. So kita akan berjalan-jalan kat Turki sekejap lah. Jalan sekejap sebab dapat 21 jam je kan. Lepas tu kita balik bersiap-siap, kita akan flight ke Mexico 19 jam. So kita naik ke Mexico. Sampai kat Mexico, kita akan pergi kat satu resort yang sangat-sangat mewah. Okay, resort tu hari tu Abang Zam cakap tentera yang jaga resort kat Mexico tu. You bayangkan. Resort tu satu malam Moon Pelik Palace. Kan. Okay, you super Google. Okay, satu malam hampir 8,000. Okay, so kita ada kat situ 12, 13, 14, 15, 16. 5 hari. So you darab lah.
Berapa yang Forever bayar. Dan tiket pergi balik seorang je berapa belas ribu, ada tu 14 ke 15 ribu. Kan? Bayangkan Forever boleh taja macam tu. You nampak Forever boleh taja total 50 ribu. You nampak benda tu, lubuk tu ada dekat Forever, tapi you tak nak ke depan, you tak nak jadi sebagai leader, you tak nak tunjukkan, you tak nak tunjuk dekat orang yang Forever the best. So macam mana orang nak cari you? Kan? Rugi tak you? That's why saya kata Forever adalah satu tempat lubuk duit. So buat bersungguh-sungguh. 9K. Turkish Airlines 2 orang dah 18. 9K Turkish Airlines saja. Kan nampak? Turkish Airlines sampai ke Mexico ke? Okay. Buat dan konsisten. Okay. So fokus insentif, fokus network, fokus sales, fokus leadership. Bila kita tak boleh nak buat, pura-pura kita boleh buat, satu hari nanti kita akan boleh buat. So nampak tak 5cc, Hello Ambassador Club, local incentive, semua ni kena capai. Setahun tu, you ambil ni, you print out tau. Okay, lepas tu mana yang you dah capai, 5cc club you tandakan. Yes, saya dah capai. Capai 25cc, yes saya dah capai Hello Ambassador Club. Tampal. So tandakan mana yang kita dah capai tahun tu. Okay. Boleh? Boleh semua? Okay. Ini adalah sistem. Okay. Sistem pengiktirafan ataupun perjalanan dia lah. Okay. Yang pertama sekali kita start dengan 5cc. Lepas tu kita pergi ke Hello Ambassador Club. Saya cakap tadi 25cc jangan buat seorang-seorang, penat. Ajak ramai-ramai buat, develop ramai-ramai, tulis dalam carta siapa yang nak duduk dekat 5 line 5 leader tu. Okay, duduk kat 100cc, jadilah manager yang ada Forever to Drive. Sebab kita akan ada extra 1,500. Bukan sikit tau, banyak gila. Okay, lepas tu pergi ke local incentive trip, kena buat. Sebab apa? Saya selalu pesan, okay, team, kalau kita cerita pasal leadership, team nak tengok kita ada result. Okay, team nak tengok berjuanglah berhabis-habisan sebab orang tak nak dengar cakap, tapi orang nak tengok apa result. Manusia dia tak akan dengar apa yang kita cakap, tapi dia akan tengok apa yang kita dapat. Beza tau tu. So kalau kita cakap-cakap, alah tak capai pun, so buktikan. Tolong buktikan bersungguh-sungguh untuk capai local incentive trip. Lepas tu kita akan ada award untuk solid manager. Saya tahun pertama dah dapat 600cc dah. Okay, Rookie of the Year. Baru-baru ni Ustaz Aziz tersenarai dan Rookie of the Year. Hebat bukan senang jadi Rookie of the Year ni. Kita ada Eagle Manager yang akan terbang ke Cancun nanti. Lepas tu Sifu ada buat Elite Manager 1000cc. Lepas tu kita ada CBM, Chairman Bonus Manager 1, 2 dan 3. Lepas tu kita ada Forever Global Rally. Kita ada 1,500 sehingga 5,000. Tanamkan benda ni. Lepas tu kita ada LCM, PCM, EPCM, RPCM. Saya pun tak pernah percaya saya akan duduk di pentas EPCM. Okay, saya tak pernah percaya. Okay, tapi Alhamdulillah Allah takdirkan saya di situ kerana kita percaya benda tu ada, dapat. Saya cakap aku nak duduk kat pentas dunia. Bila kita sebut pentas dunia, Allah bagi kita semua pentas kat Malaysia ni. Kan? So, think big. Think big, dream big. Okay? So, insyaAllah Allah akan bagi semua. Okay, ini adalah antara yang dapat Top Income President Club members. Saya dulu saya selalu tahu, setiap kali pergi BOI dinner, saya nampak orang jalan kat kapet merah, satu hari aku mesti kat situ. Macam nekat tu betul-betul tau. Dia tak ada macam, alah diorang boleh lah. Tak ada perkataan tu. Aku pasti akan kat situ. Dan Alhamdulillah, saya sebaris dengan orang-orang yang saya dulu belajar dengan diorang. Diorang kat kelas, mana-mana diorang ada. Kalau nak tangkap gambar dengan CBM, Ina dulu menggigil-gigil. Ina boleh tak nak tangkap gambar? Macam tu. Menggigil lah. Duduk sebelah dia menggigil. Dengan Kak Miza, saya sangat suka dengan akak. Boleh tak saya nak tangkap gambar dengan akak? Macam tu. Sangat adore. Okay, sangat adore dengan diorang ni. Dengan Cikgu Nik, dengan Najah, dengan ini adalah antara mentor yang saya belajar. Okay, Najah, kawan ini macam saya, Cikgu Ayu, Kak Fida of course, lepas tu Sean, lepas tu Yusrida pun sama dengan saya juga. So saya rasa sangat
sangat best. Dan bila saya sebaris dengan diorang dan makan dengan diorang dan sekarang boleh gosip dengan diorang dan sekarang boleh call diorang dan sekarang boleh pergi rumah diorang, itu adalah satu benda yang sangat sangat hebat Allah bagi dekat saya. Okay, sangat-sangat luar biasa. Saya tak tahu macam mana nak gambarkan perasaan ni, sebab saya percaya dengan kuasa minda saya tampal, saya nak buat setiap kali waktu live dulu kan, kalau diorang cabut cek, kadang-kadang kat sini pukul 4 pagi, saya tak tidur tau you all. Saya tengok sampai nangis ni. Betul ni, tak tipu tau, nangis tengok diorang dapat cek CBM. Saya cakap masa sebab tau. Saya menangis sebab saya rasa macam, kalaulah aku kat situ, kalaulah aku capai benda tu, dan saya nak korang rasa apa yang saya rasa hari ni. Okay? Saya benda tu, you bayangkan macam mana perasaan bila 300,000 masuk dalam akaun you. Saya pandang, saya tak dapat Munir pun saksi, saya menangis sebab saya kata, babe, aku akan kat situ satu hari nanti, babe. Aku percaya aku akan kat situ, babe. Serius, saya memang percaya sungguh-sungguh duit masuk dalam 300,000, saya tengok je tahu duit tu. Dan saya macam teringat jenis-jenis saya yang lepas, ya Allah, aku dah melepasi zon-zon tu, zon-zon ketakutan tu. Semua aku dah lepas, ya Allah, kau mudahkan aku. Dan kalau kita rasa macam sangat-sangat susah, kita kena sentiasa berdoa supaya Allah bagi kita kekuatan untuk capai semua benda impian kita ni. Saya dah capai rumah 1 juta saya dah capai kereta forever living, bayar saya sebulan 3,000. Saya dah capai sponsor mak saya pergi umrah kan. Saya dah banyak benda yang saya dah capai dalam hidup yang dalam masa yang singkat tau you all. Dalam masa yang singkat. Dan dinobatkan juga sebagai waktu saya nak pergi SPM level 2, orang tak pernah percaya tapi saya percaya dan saya sampai benda tu. Dan benda tu satu yang sangat luar biasa Allah bagi kan. Allah bagi saya juga macam-macam, saya cakap betul, macam-macam, sangatlah tak tahu nak cakap macam mana macam-macam tu. Sampaikan nak beranak pun masih boleh buat slide. Pantang saya settle forever to drive saya waktu saya pantang. Saya pantang 60 hari. Tak sampai 60 hari kot saya dah settle forever to drive saya. Nampak tak, Allah tak bagi ingatan yang kuat kat situ. Sebab Allah tak nak saya ingat kesengsaraan saya. Saya tak boleh nak ingat. Kan, saya tak boleh ingat berapa hari sangat, saya tak boleh nak ingat. Saya ingat jenis tu tapi tak boleh nak ingat sangat. Sebab Allah nak bagi saya yang positif vibe. So kalau you rasa you sakit, you rasa you penat, you rasa you nak putus asa, you kena ingat ekonomi nak semakin gawat. Kalau you tak berubah, you tak ubah hidup you, sampai bila-bila tak akan berubah. So kena kuatkan semangat you, kena ubah hidup you, kena paksa diri untuk buat real, kena paksa diri sebab you kena tahu sekarang adalah zaman video, okay? Zaman video, so you kena buat video tu, paksa bercakap, jangan main guna template post, memang tak ada engagement kan. Ekonomi semakin jatuh, okay? Jaga-jaga, okay? Tak ada orang boleh tolong sampai bila kita nak top up loan, sampai bila kita nak pinjam orang sana sini, okay? So kita pun nak jadi macam orang lain, kita pun nak ada time freedom, kita nak ada masa bebas masa kita, sampai bila kita nak bekerja very hard. Lebih baik kita push sikit diri kita terus buat kerja. Paksa diri, okay? There can be a miracle. Dia ada satu keajaiban bila you percaya. You just percaya dulu, you tawakal sungguh-sungguh, you minta dengan Allah, ya Allah bantu aku ya Allah untuk permudahkan perjalanan aku dalam forever. Whatever halangan kau hantarkan, halangan tu, kau bagi aku cabaran tu, tapi kau bagi aku jalan untuk keluar. Minta baca Rabbi Yasin wala tu'asir tu banyak. Okay? So atasi rasa ketakutan tu. Saya selalu cakap, rasa takut nak keluar daripada comfort zone, rasa takut nak buat video, rasa takut, rasa malu, orang cakap, semua takut. Dengan yakinlah ada some miracles kat depan tu. Kena buat dengan strategi. Kenapa? Banyak dalam sistem 933 kita dah ajar banyak sangat. So kena ada ilmu, tolong top up ilmu. So insyaAllah saya pasti you akan berjaya kat pentas dunia. Okay? So ada soalan apa-apa? Ada soalan apa-apa? Saya tak ada MC hari ni. Okey, kalau tak ada soalan apa-apa, saya nak minta Kak Bida tambah sikit kot. Kak Bida ada? Aku sebelah Kak Bida. Kak Bida ada?
CBM Siti Rafidah ada? Kita tak ada dapat. Okey, kalau tak ada apa-apa, ada soalan? Ada soalan tak? Makno, stop record Makno kan terlupa.